Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya ingin menerangkan satu topik 9.4 iaitu Malaysia dalam Commonwealth. Baiklah, pertama sekali kita kenal dulu apa itu Commonwealth. Okey, Commonwealth merupakan sebuah badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan juga negara naungan British yang telah merdeka. Badan ini ditubuhkan untuk membina semangat setiakawan negara anggota serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Senang cerita kat sini, Commonwealth ni merupakan negara-negara di Asia yang telah pun dijajah oleh British pada suatu ketika dahulu dan telah merdeka. Negara-negara ni British tubuhkan satu badan iaitu dan dikenali sebagai Commonwealth dan dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British lah. Okey, badan ini ditubuhkan untuk membina semangat setiakawan negara. Okey, seterusnya tentang rancangan Colombo. Baiklah, rancangan Colombo ini merupakan salah satu rancangan daripada Commonwealth. Okey, rancangan ini dia lebih kepada ekonomi dan sosial negara-negara yang negara-negara dalam Commonwealth lah. So, kita tengok poin yang pertama, Malaysia menyertai rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth yang dilaksanakan sejak tahun 1951. Okay, kalau kita sini Malaysia baru join pada tahun 1951 dan pada 1951 ni juga dalam era zaman 1990-an tu tak semua negara yang dijajah oleh British yang telah pun merdeka bila negara tu dah merdeka, dia ekonomi dan juga sosial sebuah negara tu stabil. Tidak. Jadi rancangan Colombo ni lah yang akan menstabilkan dan membantu negara-negara yang tidak stabil dari segi ekonomi negara. Rancangan ini bertujuan menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth. Okey, macam saya katakan tadi, rancangan Colombo ni dia lebih kepada ekonomi dan sosial sebuah negara. So kat sini rancangan ni untuk menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth. Macam saya cakap tadi, tak semua negara yang ada masalah ekonomi. Ada je negara yang mengalami kemiskinan pada waktu ketika itu. Sebabnya negara baru sahaja nak membangun. Seterusnya, mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Poin yang ni dengan poin yang terakhir ni lebih kurang sama. Terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta sejak tahun 1955. So kat sini Commonwealth memberi bantuan dari segi sosial lah. Maksudnya kat sini semua orang akan mendapat kerja, semua orang akan dapat dapat program latihan untuk kaki tangan awam swasta, pembangunan sektor swasta. So kat sini kita dah nampak yang Commonwealth sendiri yang akan bagi program latihan untuk masyarakat sebuah negara tu untuk menjalani latihan untuk menjadi penjawat awam di negara mereka sendiri. Secara tak langsung dia dah membantu dalam membangunkan ekonomi negara sebab dia tak menggunakan pekerja asing. So dia menggunakan tenaga kerja daripada masyarakat itu sendiri. Seterusnya, kerjasama pertahanan. Kalau kita tengok dekat nama ni pun, kerjasama pertahanan. So dalam poin ini dia menerangkan bahawa kerjasama pertahanan ni maksudnya negara-negara Commonwealth, negara-negara yang ada dalam Commonwealth, dia saling tolong menolong dari segi pertahanan, dari segi ketenteraan dan sebagainya. Maksudnya kat sini bukan sahaja mereka memperkuatkan lagi ketenteraan negara sendiri, mereka juga boleh membantu negara-negara lain yang ada dalam Commonwealth. Kalau macam yang kita tengok balik, saya ulang balik slide. Badan ini ditubuhkan untuk membina semangat setiakawan. Daripada kerjasama pertahanan ni lah dapat membina semangat setiakawan itu. So maknanya negara-negara yang dalam Asia yang negara-negara Commonwealth ni kira macam adik-beradik lah. Ada hubungan.
Okey, kita tengok poin yang pertama. Malaysia turut terlibat dalam kerjasama pertahanan iaitu melalui perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1957 antara Britain dengan Tanah Melayu. Britain ni negara British lah. Kita panggil Britain. Tanah Melayu ni kita. Kita dah terlibat dalam kerjasama ni, kerjasama pertahanan ni pada 12 Oktober 1957 lagi. Perjanjian ini membolehkan Britain serta negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap negara pertahanan negara. Maknanya kat sini mereka memperkuatkan lagi lah ketenteraan dari segi negara mereka sendiri. Kerajaan menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antarabangsa. Keperluan antarabangsa ni lah yang saya cakapkan tadi. Bukan sahaja mereka mempertahankan negara sendiri, malah mereka juga dapat membantu negara-negara yang terdapat dalam Commonwealth juga. Contohnya macam saya ada satu negara dan saya diserang, ataupun ada teroris datang ke apa ke, lepas tu saya kekurangan dari segi teknologi, kekurangan dari segi anggota, so saya boleh rekrut askar-askar daripada negara-negara Commonwealth yang lain. Sebab apa? Kita dah ada bond antara negara-negara tu lah. Okay, seterusnya kerjasama dari segi ekonomi. Macam tadi kerjasama juga, tapi yang tadi kerjasama pertahanan, yang ni kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi ni dia banyak menerangkan tentang negara-negara dalam Commonwealth ni mereka saling membantu dalam menaikkan ekonomi negara mereka. Maknanya kat sini negara ni tolong negara ni, negara ni tolong negara ni. So maksudnya kita dapat situasi yang sama rata. Maksudnya tak adalah negara yang terlebih kaya, ada yang terlebih mundur. Tak ada macam tu. So kat sini kita tengok komoditi utama negara dieksport ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Okey, komoditi ini ialah bahan-bahan mentah. Bahan-bahan mentah, hasil-hasil bumi yang dapat dieksport. Kalau macam kita biji timah, biji getah dan sebagainya lah. Mungkin maksud saya kat sini kerjasama ekonomi ni, contohnya macam kita ada satu bahan, kita ada satu hasil bumi, tapi di negara Commonwealth yang lain tidak ada benda yang kita ada. Lepas tu kalau kita nak ekspor, kita memerlukan cukai yang tinggi lah, sebab kita boleh kenakan, kita berhak untuk kenakan cukai yang tinggi sebab diorang yang demand dan kita yang supply. So kita berhak untuk kenakan cukai yang tinggi. Jadinya poin yang kedua, kadar cukai yang dikenakan lebih rendah. Contohnya cukai ekspor barangan siap dan cukai produk digital. Maknanya kat sini senang cerita, negara-negara dalam Commonwealth ni member, so dapat cukai yang lebih rendah. Sebab apa? Sebab dah kamceng lah. So next, pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. Itu saja dalam kerjasama ekonomi ni. Dia lebih kepada saling bantu-membantulah. Yang poin yang penting dia kat sini, komoditi dapat dieksport dengan lebih mudah, kadar cukai dapat dikenakan lebih rendah. Okey, seterusnya. Okey, kat sini saya ada lampirkan satu gambar di mana ini semua merupakan anggota-anggota dalam Commonwealth. Kalau kita boleh tengok ni, Laos, Vietnam, Cambodia, Brunei, Filipin, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Myanmar. Ini semua di bahagian Asia lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.